بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في شهر رمضان ورزقا ليلة القدر أما بعد Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merapatkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini kita berada pada awal-awal fasa yang pertama di dalam bulan Ramadan yang dipanggilkan fasa maghfirah. Pejam celik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selesai sudah kita melalui hampir 10 malam yang pertama. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita dah 10 hari puasa ni tuan-tuan. Pejam celik masa kita yang pergi ni tuan-tuan, yang berlalu begitu cepat. Seperti mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita katakan 1 tahun kalian akan rasa macam 1 bulan. 1 bulan rasa macam 1 minggu. 1 minggu rasa macam 1 hari. 1 hari rasa macam 1 jam. 1 jam rasa macam 1 minit, terlalu cepat. Maka sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, ya Rasulullah, tadi cepat tu macam mana? Sama je kalau ikut putaran jamnya, cepat daripada sudut barakah yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pada malam yang mulia ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita duduk di dalam majlis taklim ni satu kedudukan yang besar. Sehingga kata Nabi SAW, tidak ada benda yang terlebih fardu yang aku kasih melebihi daripada orang yang menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, especially bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dengar dah, hampir 10 malam pertama, hampir sebelum daripada ni diwajibkan berpuasa kepada kamu di dalam bulan Ramadan, seperti mana kaum-kaum ataupun orang-orang yang terdahulu daripada kamu diwajibkan berpuasa. Cuma puasa dalam bulan Ramadan ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada pada kaum yang lain. Puasa tu ada, tapi khusus 30 hari dalam bulan Ramadan. Asal perkataan Ramadan ni Ramadan, maksudnya panas, terik. Ramadan ni panas, terik. Terik daripada sudut apa Ustaz? Boleh kata cuaca ke? Boleh jadi juga kan? Kalau tengok cuaca gini tuan-tuan, oh boleh tahan. Orang kerja dalam pejabat tak rasa dah. Orang kerja luar ni tuan-tuan, ya Allah ya Rabbi, Ustaz tadi pergi khutbah Jumaat tadi dekat Bangsa tadi, tak boleh nak naik kereta, kena naik motor. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, rasa sauna, tapi sauna enjin kereta lah. Nah, bukan sauna yang kita katakan apa, urut-urut badan tu. Panas ya Rabbi ya Karim. Adakah daripada sudut cuaca? Boleh jadi, tetapi yang sebenar kata ulama, panas Ramadan, iaitulah Ramadan diampunkan. Panas maksudnya membakar, maksudnya melenyapkan, menghanguskan, iaitulah dosa-dosa sebelum daripada ni. Man sama Ramadana imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi.
Masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala clearkan semua dosa-dosa kita kalau betul-betul kita minta, kalau betul-betul kita berharap. Illa, kecuali dua perkara saja. Yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Orang yang syirik duduk dalam bulan Ramadan dan masih dalam keadaan syirik, maka kedudukan dia akan dimurkai oleh Allah SWT. Tapi kata ulama dalam kitab Tajzibul Atraf, kalau dia syirik tahun 2022, 2023 dia bertaubat pun diampunkan oleh Allah. 2022 murtad, wal'iyazubillah min zalik. 2023 Allah Ta'ala bagi kekuatan, taufik dan hidayah untuk peluk Islam balik, bertaubat balik, Allah Ta'ala ampunkan. Ini cerita yang walaupun dibangkitkan pada malam Ramadan, dibangkitkan pada malam Lailatul Qadar, duduk di dalam keadaan yang cukup baik. Kata Nabi SAW, dua golongan saja tidak akan diampunkan. Dua golongan saja duduk dalam keadaan yang tidak ada bahagian di sisi Allah. Yang pertama Ustaz sebutkan tadi. Yang kedua, iaitulah hukuk sesama manusia, hak sesama manusia. Itu tidak boleh diampunkan dengan doa. Tuan-tuan ada berhutang dengan orang, ya Allah, malam Lailatul Qadar, ampunkanlah ya Allah. Dulu masa meniaga, ya Allah, aku rembat duit majikan aku 20,000 ya Allah, contoh. Nah, ai masa jadi wakil rakyat, bukan main, contoh. Patut peruntukan tu satu rumah asnaf RM500. Mana ada orang tahu Ustaz? Saya bagi 200,500, 200,500 lagi saya masuk poket saya. Tidak akan diampunkan oleh Allah. Walaupun air mata darah sekalipun, kalian dibangkitkan oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalian duduk di dalam bulan Lailatul Qadar, duduk dalam bulan Ramadan, tadah tanganlah hak sesama manusia, tidak akan diampunkan oleh Allah. Kecuali pergi jumpa Ustaz, cari dah Ustaz, tak jumpa lah Ustaz. Lepas tu cari waris dia Ustaz, abang cari berapa lama dah? Adalah Ustaz, dalam 4 bulan dah, 3 bulan tak jumpa, 1 tahun tempohnya. Tuan-tuan berhutang dengan orang, tuan-tuan nak bayar balik, tuan-tuan nak minta maaf balik dengan dia, tuan-tuan khianat, zalim, buat apa saja kepada dia, tempohnya 1 tahun pergi cari. Tempoh diberikan, tak ada lah Ustaz. Jenuh cari empunya diri, waris dia, bini dia, anak dia, tak jumpa lah Ustaz. Habis tu nak cari macam mana Ustaz? Dah 1 tahun, dah. Maka ulama kata, bukan kata halal Alhamdulillah Ustaz, cari bini dia pun semua tak jumpa. Ustaz, kira halal lah kan? Abang hutang berapa banyak? Tak banyak mana Ustaz? Adalah 30,000. Jadi halal ke Ustaz? Abah kau halal. Tak ada halal tu. Nah, ambil duit tu, buat atas jalan fi sabilillah. Okey? Masjid kita hari ni nak pakai apa? Contoh, Ustaz, kita orang ada perancangan nak pasang aircon. Boleh. Ustaz, ada madrasah tak Ustaz? Tafiz ke, pondok ke, pusat anak yatim ke, ibu tunggal ke Ustaz? Ada tak warga emas ke? Nah, boleh tak kita infakkan Ustaz? Dan niatkan sampaikan kepada pahala orang yang kita berhutang. Harus, kata ulama, boleh. Sebab tu kalau kita berhutang dengan orang, kita ada masalah dengan orang, tidak akan diampunkan oleh Allah. Nah, terlebih-lebih lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, 4 mim yang kata Nabi SAW, especially dalam bulan Ramadan, make sure mesti kalian semua buat 4 mim tu. Duduk belakang, mim tu duduk akhir, bukan duduk depan. Biasa pakar-pakar motivasi dia nak bagi tips, biasa pakar-pakar seminar, kalau dia nak bagi tips pada audiens, dia akan gunakan kaedah depan, pangkal, jadi senang orang nak faham. Dulu British datang negara kita, antaranya kata pakar sejarah 3G, nak glory, gospel and gold. 3G, betul? Nak biji emas, betul? Nak pengaruh, nak kekayaan. 3G, gospel, gold, glory. Tapi baginda Nabi SAW sebut, kalian masuk dalam Ramadan, kalian jangan tinggalkan 4 mim.
Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, mim duduk belakang. Hatu kata luar biasa Nabi ni. Nah, impossible. Benda yang di luar keterbatasan otak. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam melalui Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak fikir akhir mim tu berat juga tu. Nah, benda yang kita kena buat dalam bulan Ramadan, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit qiyam walaupun 2 rakaat. Jangan tinggal tuan-tuan bangun sahur. Sahur jangan tinggal, lapar ke kenyang ke, boleh tahan ke tak tahan ke, sahur bangkit. Kerana waktu itu mustajab, istajib doa'ana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pada waktu sahur satu tempat, bukan saya tak bangun sahur pun tak Ustaz, tak ada masalah lah. 13 jam saya boleh steady puasa. Tak ada masalah. Saya kerja luar, bukan kira tahan tak tahan, alhamdulillah lah. Tetapi pada waktu sahur, saat yang terakhir, sahur ni sunat lambat kan? Lambat tu pun waktu sahur masuk 3/4 malam. Kalau malam tu ada berapa jam? Cuba bahagi 4, waktu terakhir tu. Lebih-lebih kurang lah malam kita 11 jam ada tak? Lebih-lebih kurang lah daripada maghrib sampai subuh, ada tak? 11 jam ada tak? Lebih-lebih kurang lah. Cuba bahagi 4, berapa? Lebih kurang 2 jam setengah, lebih kurang lah. Sahur masuk waktu ulama kata 3/4 malam. Sama macam waktu untuk bangkit tahajud, 3/4 malam masuknya waktu sahur. Cuma ulama tak adalah letakkan pukul berapa, tapi mudah-mudah nak kira 3/4 lebih kurang pukul 4.30 pagi, lebih kurang sampai 10 minit sebelum daripada azan subuh, lebih kurang. Tapi betul-betul yang tak boleh makan, dia dah masuk waktu subuh lah. Imsak tu boleh lagi, tapi dia suruh dah pergi gosok gigi, subuh berjemaah. Jangan tidur pula. Dah tahu imsak 10 minit, tendek dah bunyi dah, sambung balik lah Ustaz. Nah, jangan. Sebab tu dia bagi imsak. Bukanlah kata 6 sekarang berapa subuh? 6.5 minit, 6.7 minit. Kita letaklah 10 minit sebelum 5.55. Boleh makan lagi pukul 6. Asalkan jangan 6-7 minit, boleh. Tapi dia suruh dah berhenti. Sebab apa? Di situ kalau boleh bangkit qiyam 2 rakaat. Sama ada sebelum daripada makan sahur nak buat 2 rakaat. Kalau boleh buat banyak lagi baik. Saya sebut 2 rakaat ni minimum lah. Jangan kata pula 2 rakaat saya buat lebih. Continue lah, tak apa, tak ada masalah. Jadi sebab tu sahur 3/4 malam, sekitar jam 4.30 pagi sampai pukul 6 pagi. Okey, jangan lupa bangun. Kejut anak-anak. Walaupun sebiji tamar, walaupun segelas air, jangan tinggal. Kerana pada waktu tersebut kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktu yang cukup mustajab. Kalian doa akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Minta. Ini Allah Taala. Sebab tu orang kafir takut dengan doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Orang takut dengan bunyi itu. Ustaz tak ada, dia pun ada doa lah. Tapi kenapa tuan-tuan? Kerana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa bagi orang mukmin adalah senjata untuk masuk di dalam medan peperangan. Sebab tu sahur jangan lupa. Habis-habis pun tak kenyang, dah lapar lah Ustaz, kenyang lah Ustaz, makan sebiji tamar, seteguk air, tadahkan tangan berdoa kepada Allah. Tapi macam Ustaz katalah, antara waktunya 4.30 pagi. Jangan kata pula Ustaz, saya dah sahur dah Ustaz pukul 1 pagi tadi. Itu bukan sahur, itu mengkata darah nama dia. Pukul 1 pagi, pukul belasah lagi, betul-betul perut kau tu bocor ke apa. Nah, bukanlah kata salah, tapi tak dinamakan sahur. Tak apalah, makanlah. Bukan Ustaz kata salah, tetapi waktu sahur itu jangan lupa untuk bangkit walaupun sebutir tamar, walaupun seteguk air. Yang Ustaz nak highlight kan, qiyam walaupun 2 rakaat. Kalau 10 malam terakhir dah memang kita jaga pukul 4 pagi. Macam pagi sekejap lagi Al-Fadhil pengurusi kita sebut, adanya qiyamulan.
biasanya kalau berjemaah boleh pukul 4 pagi, itu lagi terbaik, lagi cantik. Tapi kadang-kadang ustaz 10 malam terakhir sibuk macam mana pun mesti datang, sibuk macam mana pun. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tidak ada satu kerajaan boleh bagi satu malam you kerja, payment dia, gaji dia, allowance dia 1,000 bulan saya boleh bayar. Bang, abang kerja apa? Petronas. Bang, abang kerja apa? Shell. Bang, abang kerja apa? Panasonic. Bang, abang kerja apa? FNN. Macam ni lah bang, saya bos besar, abang kerja satu malam ni 24 jam, tapi gaji abang saya bayar macam abang kerja 1,000 bulan. Tuan-tuan sanggup tak tidur 24 jam? Gaji dia bayar 1,000 bulan, lebih kurang 84 tahun. Maksudnya banyak mana kalau 84 tahun tu, sebulan gaji tuan-tuan berapa? Tuan-tuan kerja satu malam saja, jangan tidur. Company tuan-tuan bayar gaji pada tuan-tuan seolah-olah tuan-tuan kerja 84 tahun. Mana company yang boleh kaya macam ni? Bagi tahu dengan saya. Tidak ada satu kerajaan yang melebihi kerajaan Allah SWT. Sebab tu saya kata 10 malam terakhir, penat ke tak penat ke lawan, kerana dia nak kejar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebab tu saya doa tadi, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa rizqan Lailatul Qadr. Riwayat Siti Aisyah masuk dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Jangan tinggal doa ni, dua doa ni Nabi kata masuk dalam bulan Ramadan. Terutama qiyam yang pertama kata Nabi, jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Bangunlah. Kita boleh tahajud, pagi tadi kita boleh hajat, 2 malam lepas kita boleh taubat. Jangan sia-siakan berlalu pada pagi yang cukup mustajab. Nah, sebelum ni mungkin susah nak bangun tahajud, bangun juga ustaz, bukan tahajud, terkejut nama dia, okey lagi lah, boleh bangun. Tapi ni dah bulan Ramadan tuan-tuan bangkit sahur. Baginda Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan ulama besar Al-Imam Tirmizi rahimakumullah ta'ala, kata riwayat Siti Aisyah, Nabi solat malam 2 rakaat 4 juzuk. 2 rakaat Nabi 4 juzuk. Sampai Siti Aisyah menghampiri Nabi SAW, ya Amirul Mukminin, cukuplah tu, kalau istilah kita bang, udahlah abang semayang malam ni, abang maksum. Tapi tak panggil abang, panggil ya Rasulullah. Kalau kita lah, bang, dah lah tu bang, semayang malam abang 2 rakaat abang 4 juzuk. Kita imam baca Sabbihisma Rabbikal A'la, muncul dah, lambat imam ni. Betul. Itu dia tak baca ayat-ayat panjang lagi tu. Sambil alah imam ni tak tahu ke aku ni dengan lutut longgar lagi. Macam-macam. Nabi 2 rakaat 4 juzuk. Boleh buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan jangan main-main. Sampaikan Siti Aisyah tengok bengkak kaki Nabi SAW. Bengkak sebab berdiri lama, dah 2 rakaat 4 juzuk. Kita bengkak tak tuan-tuan? Agak-agak bengkak juga, jawab gaut. Bukan bengkak sebab berdiri lama. Jadi ambil kesempatan, ambil kedudukan, ambil tempat yang paling terbaik kata Rasulullah, iaitulah 3/4 malam. Tuan-tuan minta doa, cuma doa tu kata ulama di dalam kitab Jauharul Ma'ud 3 pecahan. Yang pertama tuan-tuan minta, Allah Ta'ala bagi. Yang kedua tuan-tuan minta doa tuan-tuan boleh jadi cepat lambat, ataupun sehingga tuan-tuan dah lupa doa tu dah, baru Allah Ta'ala bayar. 2. 3, iaitulah ketika mana Allah Ta'ala gantikan doa tuan-tuan dengan bentuk yang lebih baik di sisi Allah, bukan di sisi tuan-tuan. Tuan-tuan nak 10A, tuan-tuan nak naik pangkat, tapi tuan-tuan tak dapat. Allah Ta'ala tahu benda tu tak baik, dia gantikan jadi anak soleh. Digantikan anak-anak tuan-tuan tak ada sakit autism. Hari ni ramai tak autism tuan-tuan? Ramai hari ni, ya Allah, dah jadi macam satu penyakit berjangkit. Nah, autism. Tapi alhamdulillah anak tuan-tuan, ya Allah ustaz, betul lah ustaz. Sebelum ni ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang sakit. Bila saya boleh jaga qiyam, saya boleh jaga doa saya ustaz, alhamdulillah ustaz, benda tu surut. Sebab tu jangan ingat semata-mata perubatan kita, tradisional kita, usaha kita, pemodenan kita, jangan ingat semata-mata tu.
Oh, kalau kata sakit, segala macam doktor, segala macam tabib, segala macam pakar perubatan pergi. Baguslah, itu usaha kita. Memang Nabi kata itu kena buat. Tapi apa ruh dalam kita? Sebab tu dalam bab qiyam ni jangan main-main. Lagi-lagi tuan-tuan boleh bawa anak-anak tuan-tuan, biarlah dia tidur pun. Jangan tuan-tuan tidur sudahlah, tu kurang ajar nama dia tu. Anak tidur okey, tak apa, biar. Tarbiyah dia. Kita terbalik. Puasa kita suruh anak kita puasa. Budak tu balik pun belum. Bagus, train. Ajar. Anak darjah 1, anak darjah 2, abang puasa setengah hari abang bagi macam ni RM1. Kalau abang puasa sampai habis, abang bagi RM2. Okey, tak ada masalah. Anak ustaz 6 tahun, abang puasa okey bi. Nah, ambil dia bawa balik pasti. Bang, abang dah makan ke? Tak ada, abang tak makan. Betul? Ya, bi betul. Okey. Sampai bawa jumpa depan rumah dengan mama dia, dengan umi dia. Abang, kalau abang lapar bagi tahu Oh, dan tu pula, abi lapar lah. Ada dan tu juga. Abi bagi makan. Faham? Jangan paksa. Budak tu belum balik. Dia boleh setakat mana puasa, biar. Dia boleh satu petang, lapar dia. Ini kita anak renyuk-renyuk badan anak tu. Puasa. Tak ada. Umi tak bagi buka. No way. Allahu Akbar. Salah didik. Benda tu budak tu belum balik. Yang kena paksa solat. Kerana orang yang jaga solat 5 waktu, dia jarang bermudah-mudah tentang puasa Ramadan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia buat. Tiba-tiba malaslah nak puasa hari ni. Jarang. Orang yang jaga solat jarang. Bang, hari ni tak puasa. Hari ni memang tak puasa Ustaz. Kenapa? Sakit ke, uzur ke, apa ke? Tak ada Ustaz, memang malas. Jarang. Kalau dia jaga 5 waktu. Tapi berapa ramai orang puasa 13 jam boleh tahan, semayang pun tidak berapa ramai, solat pun tidak berapa ramai. Sebab tu Nabi kata jangan paksa anak-anak untuk puasa. Tuan-tuan ajar, tuan-tuan train, tuan-tuan latih, teruskan. Saya tak kata salah, bagus. Yang solat tu tuan-tuan kena renyapkan cukup-cukup pada dia, rembah cukup-cukup. Ni kita terbalik. Allah abang, rumah cakap dengan kita, ataupun kita cakap dengan pasangan kita lah, Allah awak ni mama, umi, biarlah budak tu baru balik sekolah rendah, pagi tadi sekolah agama, ni sekolah rendah, sibuk duk suruh solat. Pandailah budak tu dah besar, dia solat. Kena tipu dengan iblis, laknatullah. Iblis cukup suka macam ni. Solat tak pasal. Tapi kalau bak puasa, sungguh-sungguh bagus. Tapi yang Nabi kata, murru auladakum, budak 7 hingga 10 jangan bagi muka bab solat. Hantam kau bab solat. Maksud Ustaz hantam tu paksa, bukan paksa bab puasa. Ni kadang-kadang Ustaz tengok, saya tak ada Ustaz, saya memang tekankan anak saya puasa. Boleh kalau dah memang balik, iyalah. Budak baru darjah 1. Disuruhnya puasa la aula wala quwata illa. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ketika mana budak-budak kalau dia dah tak tahan, dia nak berbuka bagi. Tapi kalau daripada bab solat, sebagai mak ayah yang ada depan ni, penjaga yang ada depan ni, jangan bagi can, terutama 7 hingga 10 tahun. Nabi kata kalau tuan-tuan didik anak tuan-tuan 7 hingga 10 jaga 5 waktu, dia pergilah kutub utara, dia belajarlah kutub selatan, dia kahwinlah dengan orang United Kingdom, orang Paris, orang Kanada, dia takkan bermudah-mudah daripada sudut meninggalkan solat. Tapi puasa kita sentak betul-betul, okey.
Tapi ramai tinggal solat. Puasa. Malam ketiga Ramadan baru ni ustaz dijemput baca doa waktu berbuka di Seri Kembangan. Nama apa? Datuk Abu Bakar Baginda. Biasa dengar tak nama tu? Nama tempat tu. Ada tempat macam barang orang panggil bakar-bakar nak berbuka lah. Apa orang panggil steamboat. Ustaz baca doa kan, nak berbuka lah. Ada office ni jemput lah. Ustaz pun baca, dia pun jemput makan sekali. Ustaz pun bawa lah family. Dia minta untuk tolong baca doa sempena dia memang nak belanja staff dia lah. Ustaz pun nak jadikan cerita, jiran berdekatan dengan rumah dekat Ampang, dia pun ada. Ustaz, bang, macam mana boleh ada sini? Saya sekerja dengan dia Ustaz. Oh, okey. Tak apalah. Ringkan, jam pukul 8 malam. Ustaz pun pergi sembahyang maghrib. Ustaz tengok jiran ni ada lagi. Ustaz pun okey lah. Tengok jam 8 suku. Dia tak bangkit lagi. Dia terbalikkan ayam lah, terbalikkan daging lah. Ustaz kata, bang, lagi 15 minit lagi nak masuk isyak. Ada kata, tak apa Ustaz. Ustaz pergi dulu. Ustaz dah pergi dah. Nah, kita pun ambil lah dessert. Ada buah, ada aiskrim. Okey lah. 5 minit lagi nak masuk isyak. Ustaz pergi jumpa dia, bang, lagi 5 minit bang, nak masuk isyak tadi. Dia kata, tak apa Ustaz, saya jamak, kata dia. Dalam hati Ustaz, engkau duduk Ampang, sini Seri Kembangan, jamak celah mana cukup 2 marhalah. Hawau betul. Dalam hati tanyalah dia, bang, jamak takdim ke jamak takhir? Dia boleh jawab apa? Jamak takyah, kata dia. Tak ke kurang ajar namanya tu. Jamak takyah dia boleh jawab. Puasa 13 jam tapi bab solat, alah hai. Ni kata, nah, sebab tu ustaz nak tekankan, ada anak-anak especially 7 tahun sehingga 10 tahun, jangan bagi mereka ruang untuk mereka suka-suka dalam bab solat. Banyak cukup-cukup, terutama 7. Murru auladakum, Nabi kata 7 hingga 10 tahun perihal solat. Jadi ustaz nak kaitkan nombor 1, qiyam. Jangan tinggal. Pagi ni kita ada qiyam, tuan-tuan datang lambat pun tak apa, jangan tinggal qiyam. Sahur pun sedia dah. 1. Yang kedua, tuan-tuan, ta'am, jamu orang berbuka. Mim terakhir. Tadi qiyam, ta'am, jamu orang makan. Okey? Ada duit, sponsor, terutama berbuka puasa. Dalam hadis riwayat dalam kitab Fadilatul Amal, orang yang gunakan harta dia, belanja orang makan di bulan Ramadan untuk berbuka, maka pahala dia seolah-olah tubuh badan dia tidak akan dijilat api neraka Allah. Fadilat. Okay? Dia belanja orang makan, especially berbuka. Kalau dah penuh tajaan berbuka, Ustaz, saya nak sponsor sikit lah Ustaz. Imam, pengurusi, Nazir, SU, boleh tak? Masuk dalam ampau lagi ya. Ini untuk sumbangan berbuka puasa, sedikit sebanyak daripada saya. Jangan lupa. Dan dalam bulan Ramadan dituntut kepada kita untuk luaskan belanja pada ahli keluarga. Okey, kadang-kadang anak nak makan, baba roti john beli. Jangan sampai membazir, itu saja. Okey, ini kadang-kadang melampau-lampau. Tadi saya baru kuliah dekat DBKL pukul 9 pagi. HQ. Saya jumpa pengarah. Saja tembang dengan dia, macam mana hari ni, macam mana dalam bulan Ramadan Datuk? Pungut sampah. Dia kata, Ustaz, biasa satu kawasan tu 1 lori je masuk, sekarang kena 2 trip. 2 trip maksudnya 2 lori lah. Umpama makanan buang Ustaz. Nak kata tan tu Ustaz, wallahualam lah, tak ada pula kami timbang sampah tu. Nah, nak katakan biasa masuk sekali, settle 2 kali. Bulan Ramadan melampau-lampau. Pergi bazar Ramadan tu, Allah, tengok martabak nak martabak, tengok roti john nak roti john. Beli tu tak salah, jangan membazir. Belilah, tak apa. Ini tengok air tembikai, sedap. Tengok air honeydew, sedap. Tengok air warna hitam, ingatkan, sedapnya cincau, ya Allah. Kedai abang tu depan workshop kereta. Dengar bunyi cincau, tiba-tiba abang komen tu keluar, bang, minta maaf bang, ni bukan air cincau, ni minyak hitam. Tengok minyak hitam pun terliur. Punya nak rasa beli tu sangat, melampau-lampau. Sebab tu ta'am, jamu orang makan, cuma jangan membazir. Kita makan dekat masjid, jamulah.
Sini ada majlis berbuka puasa, betul? Sepanjang Ramadan, mai bawa anak isteri, ulur sikit, 200 ke 300 ke, tak apalah. Ni ada sikit untuk berbuka, buat tambah-tambah. Oh, kita satu malam 1,500. Oh, tak mampu lah Ustaz, 1,500. Cuma ni adalah sikit-sikit. Nah, tampung-tampung mana yang patut. It's okay. Ini kita kalau dalam bab harta kita kedekut, nak belanja orang makan, nak infak, jadi gunakan yang kedua kata Nabi, ta'am. Dua, mim terakhir. Pertama tadi Ustaz kata apa? Qiyam. Nombor dua, ta'am. Nombor tiga, mim terakhir, salam. Lontarkan salam. Boleh? Jumpa orang, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum ji, Assalamualaikum tok, Assalamualaikum. Jangan selamat pagi, itu nantilah dulu. Assalamualaikum kata Nabi SAW. You jumpa satu orang qabla salam. Bila jumpa seseorang qabla salam, belum apa-apa, Assalamualaikum. Dua pihak yang berkelahi, jangan tanya, abang dah makan abang? Jangan, dia akan sombong. Lagi-lagi dia sakit hati dengan kita. Lepas tu orang tengok, itulah kau. Nampak? Dia tak tegur kau dah. Kau tanya dia kan, dah makan ke belum kan? Tengok, engkau buat salah dengan dia. Jangan. Kaedah nak baikkan dengan orang, kita ada masalah, sama ada kita salah ataupun kita betul, tapi kita nak hubungkan balik silaturahim, salam. Kerana orang bagi salam hukum dia sunat. Orang nak jawab salam tu hukumnya wajib. Dia tu wajib. Jangan main-main. Assalamualaikum bang. Dia buat tak erti. Orang akan apa? Tengok, la ilaha illallah. Orang bagi salam pun sombong. Nampak? Tapi kalau kita tanya, bang, dah makan ke bang? Dia pun belah macam tu ya. Itulah engkau buat salah. Orang akan nampak kita salah. Tapi kaedah bila kita lontarkan salam, Assalamualaikum. Nampak? Mana-mana kita pergi, masuk dalam mesyuarat meeting, Assalamualaikum. Hari ni kita nak mula-mula ni depan ustaz, ada bos-bos, ada tokoh-tokoh besar, meeting, briefing, Assalamualaikum. Jangan selamat pagi dulu, Assalamualaikum dulu. Lepas tu selamat pagi. Kalau negara kita majmuk, bahasa India apa? Tamil, Vanakkam. Ikutlah. Kalau bahasa Cina apa? Chinese, Mandarin. Siapa pandai Mandarin? Selamat pagi apa? Tan Cheng Ho pula. Tan Cheng Ho tu coach bola. Alah tuan-tuan angguk aja. Aku ceramah angguk aja. Nah, lupa lah, tak pandai lah sebut. Tan Cheng Ho. Ikutlah. Nah, yang ustaz nak tekankan qabla salam. Pergi mana-mana, Assalamualaikum. Bahkan dalam solat wajib tuan-tuan semayang tarawih tak dengar Assalamualaikum dekat telinga, tak sah lekuk-lekuk dahi pun tuan-tuan semayang. Fil alamin innaka hamidum majid. Terus teling ke kanan, teling ke kiri, mulut buka pun tidak, tak sah. Semayanglah 1000 tahun pun, kerana salam kena keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara mulut, bibir tu kena kumat kamit. Assalamualaikum. Tak boleh. Itu mazhab ayah pen mabuk ketum nama dia. Nah, macam mana semayang nak sah? Sebab tu solat tak jadikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tak bawa apa-apa. Ustaz, saya semayang ustaz, tapi masih lagi berjudi. Ustaz, saya semayang ni, ada something wrong. Tapi tak apalah, sekurang-kurang kita datang solat untuk berubah. Kesilapan kita tak ada masalah. Jangan cerita pada orang, terus bertaubat. Besar mana pun. Sebab tu baru ni datang soalan pada ustaz. Nah, waktu tu ustaz pernah dengar Ustaz Azhar Idrus kuliah. Datang satu soalan. Assalamualaikum ustaz, saya imam. Dalam pada masa yang sama, saya kuat sangat, terlalu kerap saya berjudi. Soalan datang pada Ustaz Azhar Idrus. Saya imam, dalam pada masa yang sama saya terlalu kuat berjudi. Tapi dia tak bagi tahu lah judi online ke, sport toto ke, magnum ke, 4D ke. Ustaz, ayat dalam bentuk kertas. Ustaz, adakah patut saya berhenti jadi imam? Saya imam, tapi dalam pada masa yang sama saya berjudi. Nombor ekor ke, mesin judi ke, ikutlah online ke. Adakah saya patut berhenti jadi imam? Soalan tu tanya. Ustaz Azhar jawab apa?
Jangan berhenti jadi imam, berhenti berjudi tu baru betul. Sama macam dalam bulan Ramadan, bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada kita, walaupun keburukan tu ada bagi diri kita, jangan pernah kita memandang kita ni lebih daripada orang. Selalu ingat dalam diri kita, aku dah banyak buat salah. Tetapi inilah fasa yang terbaik untuk kita minta ampun pada Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kerana kata Nabi, di antara golongan yang aku mengaminkan doa celaka, syaqawah, orang yang duduk dalam bulan Ramadan tetapi dia keluar daripada Ramadan, dosa dia tak diampunkan oleh Allah. Jadi jaga betul-betul. 1 qiyam, 2 ta'am, 3 salam, last jam tak mengizinkan pada kita, last. Ustaz minta pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nombor 4 is the most important in our life. Sangat-sangat penting dalam hidup kita. Nombor 4, semua yang ada, baik lelaki di hadapan Ustaz, kaum ibu-ibu yang mungkin berada di belakang Ustaz pun tak nampak wajah dia dah. Nombor 4 paling penting. Siapa pun kita, apa kedudukan pun kita, macam mana teruk pun kita, macam mana baik pun kita, nombor 4, mim yang terakhir di akhir perkataan, silaturrahim, tolong jaga elok-elok. Boleh? Beza sikit-sikit pendapat tak ada masalah, tapi jangan sampai tak bertegur siapa. Jangan sampai putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Hati-hati. Ni kadang-kadang selisih motor pun tak tegur. Nah, ini kadang-kadang jumpa orang pun tak ada, senyum pun tak ada, angkat tangan pun tak ada. Bahkan yang lebih mulia, saya Ustaz, saya dah haramkan dah 7 keturunan dia jangan datang rumah saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan tuan-tuan. Kita ambil pendekatan bulan Ramadan, bulan untuk ukhuwah silaturahim. Syawal punya cerita lah, maaf zahir batin, gerbak-gerbuk. Ambil Ramadan, fasa terbaik untuk tarbiyah diri kita. Mungkin ini Ramadan terakhir buat kita, mungkin ini kali terakhir saya berada di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tak tahu tuan-tuan, kerana nyawa kita, kerana masa kita, ajal kita setiap hari datang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Malaikat akan tilik ada ataupun tidak nama kita gugur di Lauh Mahfuz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terakhir kesimpulan kita pada malam yang mulia ini tuan-tuan, pegang cukup-cukup nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat sihat ni boleh datang ni, sebab tu tuan-tuan gunakan nikmat sihat tu sebaik mungkin untuk kita pulun, untuk kita buat sehabis baik, sehingga di dalam bulan Ramadan dan keluar daripada Ramadan biarkan kekal berjemaah macam ni. Tadi saya tengok sampai 6 saf, sampai 7 saf, sampai 8 saf saya tengok tadi. Alhamdulillah, biar sampai keluar daripada Ramadan. Kerana orang yang jaga berjemaah, Nabi sebut dia tidak akan miskin sampai bila-bila. Jadi Ustaz rasa cukup dulu. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, ada kelapangan, kita berjumpa lagi pada kuliah akan datang. Ada tim Ustaz, sahabat Ustaz ada letakkan satu pamphlet dekat belakang. Pamphlet ni tempat Ustaz mengajar kalau balik kampung rumah di Kuala Pilah. Madrasah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah serba kekurangan. Okey, madrasah ni terletak di Johor, dekatlah dengan kampung rumah di Tampin. Serba kekurangan. Saya mengajar sana sebulan 2 kali, minggu pertama, minggu ketiga. Serba kekurangan. Tempat tidur, pondok. Okey, sebab saya sendiri dah pergi tengok. Tempat budak-budak riadah pun tak ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pihak madrasah, okey, mudir minta tolong bantuan daripada ustaz. Okey, untuk mana-mana hamba Allah yang nak berwakaf, yang nak infak, yang nak sedekah, yang nak sumbang, masukkanlah berapa dalam beg berwarna hijau dekat belakang tu, berdekatan dengan tabung tu. Dan kalau yang tak bawa cash, tak ada masalah, ambil pamphlet tu seorang satu. Ambil, ada atas tu, tim ustaz dah letak tadi dah. Ambil seorang satu, bank in lah, pandai-pandai tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tak pandai mungkin nak minta tolong anak ke, dan ustaz minta dalam pada masa yang sama, tuan-tuan masukkan dalam grup-grup WhatsApp, family ke, jiran ke, tak kisahlah, manalah tahu ada dermawan-dermawan Allah Ta'ala nak izinkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mana-mana daripada kalangan tuan-tuan yang nak berinfak, yang nak sumbang, boleh terus masukkan dalam beg berwarna hijau. Dan pamphlet tu tolong ambil lah. Tak apalah tuan-tuan infak ke tak infak ke, tuan-tuan tolong ambil.
Mungkin tuan-tuan asbab tuan-tuan viral, asbab tuan-tuan infak, asbab tuan-tuan bantu, itu yang boleh buka mata orang. Kita tak tahu tuan-tuan, Allah Ta'ala berkehendak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sumbangan tu kita akan gunakan untuk pengurusan kita, untuk pembinaan kita, untuk buat apa sahaja yang perlu utamanya. Yang paling penting adalah kawasan penginapan pelajar-pelajar, madrasah, pondok dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dhaif lah, dom-dom dia tu saya masuk tuan-tuan. Okey, jadi kita sama-sama nak bantu, dan juga sedikit sebanyak sumbangan tu kita akan guna untuk kebajikan-kebajikan umum, perkara-perkara yang umum. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan menjadi kejayaan fid dunya wal akhirah, sumbangan tuan-tuan menjadi bukti dekat akhirat besok, dan yang paling penting sumbangan tuan-tuan insya-Allah akan memadamkan api neraka Allah untuk menjilat ataupun mengenakan pada tubuh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Ustaz mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah. InsyaAllah Ustaz doakan semua yang berada di dalam Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan direzekikan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mohon maaf banyak-banyak. Ada rezeki, ada masa, kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Ya Allah, ada di antara kami kurang sehat, maka Engkau afiahkanlah ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami banyak melakukan dosa, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang rezekinya sempit, ya Allah, Engkau luaskanlah ya Allah. Ya Allah, yang paling penting kami mengharapkan daripadamu ya Allah, Engkau rezekikanlah kami semua untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah pertemuan ini pertemuan yang mengeratkan silaturahim, pertemuan yang akan memberikan kebaikan di dunia wal akhirah, pertemuan yang akan membangkitkan semangat kami untuk berjumpa di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.